Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Case 1 MDB, RM 2.27 billion, Najib bebas atau bela diri akan diketahui pada 30 Oktober ini. Apakah keputusannya? Kita akan nantikan. Najib Razak akan mengetahui nasibnya pada 30 Oktober ini, sama ada akan bebas atau perlu membela diri terhadap pertuduhan salah guna kuasa dan penggubahan wang haram dana 2.27 bilion daripada 1MDB. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur petang ini menetapkan tarikh keputusan sama ada pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie atau tidak terhadap bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Kewangan itu. Sekiranya Hakim Colin Lawrence Square mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan Najib perlu menjawab tuduhan, maka tertuduh akan dibebaskan daripada 4 pertuduhan salah guna kuasa dan 21 pertuduhan penggubahan wang haram. Saya akan menyampaikan keputusan saya pada 30 Oktober pada penghujung prima facie sama ada untuk memanggil pembelaan Najib atau tidak, kata Sekera. Najib sedang dibicarakan atas 25 pertuduhan melibatkan penyalahgunaan kuasa dan penggubahan wang haram dana 1MDB berjumlah 2.27 bilion ringgit. Bagi 4 pertuduhan salah guna kuasa pula, bekas ahli parlimen pekan itu didakwa melakukan kesalahan tersebut di cawangan Islamic Bank Berhad di Jalan Raja Chulan, Bukit Ceylon, Kuala Lumpur antara 24 Februari 2011 dan 19 Disember 2014. Bagi 21 pertuduhan penggubahan wang haram, Najib, 71 tahun, didakwa melakukan kesalahan tersebut di bank yang sama antara 22 Mac dan 30 Ogos 2013. Tertuduh pertama kali didakwa pada 20 September 2018 dan perbicaraan terhadapnya bermula pada 28 Ogos 2019. Pada 30 Mei tahun ini, pendakwaan menutup kesnya 6 tahun selepas bekas Perdana Menteri itu pertama kali didakwa pada penghujung 2018. Prosiding kini berada di peringkat penghujahan lisan yang tidak melibatkan keterangan saksi dan hanya pasukan peguam dan pendakwa akan membuat rumusan terakhir berdasarkan bukti lisan dan bukti berdokumen. Seramai 50 saksi memberi keterangan bagi pihak pendakwaan, termasuk bekas penasihat undang-undang 1MDB Jasmine Low. Low didakwa sebahagian daripada kumpulan dalang utama 1MDB Low Tiak Jo. Pihak berkuasa masih menjejaki Jolo. Pihak pendakwaan mendakwa Najib menerima 2.27 bilion wang yang diselewengkan daripada dana kekayaan berdaulat tersebut antara 2011 dan 2014. Bagaimanapun, pasukan peguam Najib berhujah bahawa bekas Perdana Menteri itu tidak mengetahui sebarang salah laku yang berlaku dalam 1MDB dan jika ada sebarang kesalahan yang berlaku, ia sepenuhnya didelangi oleh Jolo dan ahli pengurusan dana tersebut. Bekas Menteri Kewangan itu juga sebelum ini menyatakan bahawa almarhum Raja Abdullah dari Arab Saudi berjanji untuk memberikan sumbangan kewangan kepada tertuduh bagi tujuan politik. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Garib mengetuai pihak pendakwaan. Saudara, beberapa komen daripada netizen menyatakan bahawa Green Cita kata kalau penyamun macam ni dilepaskan maka habislah negara ini dan era kleptokrat akan kembali menghantui negara ini. Segala usaha untuk membawa penyamun-penyamun ini ke muka pengadilan menjadi sia-sia dan negara lain akan memandang rendah terhadap negara ini, khususnya sistem keadilan kita. Inilah perjuangan yang UMNO bermati-matian hendak membebaskan penyamun, katanya.
Adakah kerana Najib adalah anak Tun Razak dan orang Melayu maka dia boleh dilepaskan? Di mana maruah UMNO? Kata Green Cheetah 3211. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Petikan berita ini dipetik dari Malaysia Kini. Kes Najib akan diketahui bebas atau bela diri pada 30 Oktober. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada persoalan besar timbul hari ini. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai Presiden Parti Bersatu? Saya ulang sekali lagi. Adakah Muhyiddin Yassin akan dipecat sebagai Presiden Bersatu? Saudara-saudara sekalian, semua ini muncul daripada analisis yang kita buat, yaitu berkaitan dengan tim pasukan Muhyiddin. Yang kita tahu ialah Azmin Ali dan Peja ialah pasukan Muhyiddin Yassin. Dalam Parti Bersatu, seperti yang diulas oleh penganalisis politik dan juga pemerhati politik, ada dua kem. Kem yang pertama disebut kem Hamzah Zainuddin. Kem yang kedua disebut kem Muhyiddin Yassin. Kem Hamzah Zainuddin dianggotai oleh timnya sendiri, dan menurut satu laporan di Malaysia myKMU.net menyebut keluarga Malaysia benarnya bersama dengan tim Hamzah. Keluarga Malaysia yang anda tahu, pastinya anda tahu, ialah Ismail Sabri Yaakob dan geng-gengnya. Disebut dalam laporan dalam myKMU.net, keluarga Malaysia bersama tim Hamzah. Tim Hamzah, sumber dari PPBM memberitahu, ekoran kekalahan yang memalukan calon PPBM di pilihan raya kecil mahkota membuatkan kedudukan Muhyiddin ibarat telur di hujung tanduk. Di dalam PPBM di mana beliau menjadi presiden, sudah mula ada konspirasi untuk merehatkan ataupun dengan kata yang lain mungkin mahu memecat Muhyiddin dari terus memimpin parti tersebut. Sehubungan dengan itu, satu laporan juga telah kita dapat dalam Harapan Daily menyebut, adakah benar Bersatu tumpas di mahkota kerana salah Azmin Ali? Hubungannya dengan Muhyiddin Yassin itu sangat dekat, yaitu Azmin Ali adalah tim pasukan Muhyiddin Yassin. Ada yang menyebut, menurut sumber daripada nama sumber yang tidak dinamakan, pemimpin Bersatu yang tidak mahu dinamakan itu, menyatakan bahawa kekalahan Parti Bersatu dalam PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota kini mula digalaskan, mula diletakkan di atas bahu Azmin Ali. Dan apabila Azmin Ali dijadikan kambing hitam ataupun dijadikan punca kekalahan PRK Dewan Undangan Negeri Mahkota Bersatu, maka ia juga akan turut menjejaskan reputasi Muhyiddin dan pasukannya. Dengan menurut laporan ini, Azmin Ali tidak mahu menyatakan bahawa Azmin Ali tidak membuat kerja yang baik untuk memastikan mobilisasi jentera PN. Kata sumber itu lagi, Azmin tidak menguruskan atau mengkoordinasi jentera pilihan raya dengan baik, dengan betul, kata sumber itu kepada laporan FMT. Pusat Operasi Perikatan Nasional tidak berkomunikasi dengan jentera luar sebaiknya ketika mengaturkan kempen, kata sumber tersebut, merujuk kepada jentera parti dari luar Johor. Hasilnya, mereka tidak datang. Azmin yang juga ketua penerangan PN hanya mengharapkan ahli Bersatu yang menyokongnya, kata laporan ini. Sumber tersebut juga menyatakan bahawa Azmin sepatutnya mendapatkan pemimpin komponen lain untuk turut sama berkempen untuk calon. Tapi apa yang berlaku menurut laporan ini, Azmin tidak menguruskannya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya mereka tidak datang. Kembali semula kepada isu Muhyiddin Yassin mungkin akan dipecat ialah apabila
Dalam laporan di mycmu.net, Setiausaha Agung PPBM, Hamzah Zainuddin sudah mengesahkan untuk bertanding jawatan timbalan Presiden PPBM dalam pemilihan parti yang akan datang. Sekiranya Hamzah Zainuddin menjadi sebagai jawatan timbalan presiden, maka dia boleh membuat satu AGM ataupun satu mesyuarat agung tergempar, mungkin untuk mengancam kedudukan presiden parti, yaitu Muhyiddin Yassin. Manakala menurut laporan ini untuk menyelamatkan kedudukan beliau sebagai presiden parti, yaitu Muhyiddin Yassin pula dikatakan sudah mengarahkan Azmin Ali untuk mencabar Hamzah. Namun apa yang terjadi? Tak tahulah. Beranikah Azmin Ali mencabar Hamzah? Kerana kalau Azmin Ali menjadi timbalan presiden, sangat selamatlah Muhyiddin. Antara beberapa pemimpin PPBM yang berada dalam kem Muhyiddin ialah Azmin Ali sendiri dan Ahmad Faizal Azumupeja dan juga Radzi Jidin. Mereka inilah yang diharapkan oleh Muhyiddin untuk menyelamatkan beliau daripada ditumbangkan atau dipecat sebagai presiden. Peja sudah pasti mahu menggagalkan usaha Hamzah kerana disebabkan desakan Hamzah telah menyebabkan beliau dikambing hitamkan. Tetapi Hamzah sebenarnya menurut laporan ini tidak bersendirian dalam menghadapi cabaran dari kem Muhyiddin dan juga kem Azmin Ali. Beliau dikatakan telah mendapatkan sokongan padu daripada beberapa pemimpin dari keluarga Malaysia. Dari keluarga Malaysia ini pastinya merujuk kepada kepimpinan UMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap pemimpin UMNO sendiri. Mungkin ada yang menganggap teori ini tidak relevan kerana keluarga Malaysia berada di luar PPBM. Jangan lupa, keluarga Malaysia mendapat sokongan yang kuat dari mantan Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad. Kecuali Khairi Jamaluddin KJ. Dr. Mahathir tidak ada masalah dengan pemimpin lain dari keluarga Malaysia berbanding dengan Muhyiddin dan Azmin Ali yang masih ada unfinished business antara mereka bertiga. Pengaruh Dr. Mahathir di dalam PPBM tidak boleh dipandang ringan. Sebenarnya Dr. Mahathir masih mempunyai saki-baki pengaruh dalam PPBM itu. Tak boleh dinafikan kerana dia ialah antara pengasas kepada Parti Bersatu. Lebih menarik lagi, anak darah pinggitan yang menjadi rebutan antara kedua-dua kem tersebut ialah Ronald Kiandi. Kedua-dua kem dikatakan sedang berusaha bersungguh-sungguh untuk memikat Ronald Kiandi. Apa agenda Dr. Mahathir dalam perebutan dalam PPBM? Tidak sukar untuk kita jangkakan. Agenda Dr. Mahathir adalah untuk menumbangkan kerajaan sekarang. Satu-satunya cara untuk Dr. Mahathir melepaskan diri beliau dan anak-anak beliau dari kes mahkamah adalah dengan menjatuhkan kerajaan. Hasrat Dr. Mahathir disuarakan dengan jelas melalui Ketua Penerangan PPBM, Razali Idris, apabila Razali mencabar Anwar untuk membubarkan parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-16. Apa yang membuatkan Dr. Mahathir yakin sekiranya pilihan raya umum diadakan, kerajaan sekarang akan tumbang? Itu persoalannya. Jawapannya mudah. Ada pada kenyataan yang dibuat oleh ahli parlimen Parit Buntar dari PAS, Muhammad Misbahul Munir bin Masduki. Secara terbuka beliau mengatakan PAS sedia menolak PPBM untuk bekerjasama dengan UMNO. Tetapi sekiranya Hamzah Zainuddin berjaya menjadi presiden PPBM dan UMNO serta PAS bekerjasama, maka strategi Dr. Mahathir akan berjaya. Sementara keluarga Malaysia pula akan diberi dua peranan utama. Kumpulan pertama akan cuba menguasai PPBM yang dipimpin oleh Hamzah Zainuddin. Dan kumpulan kedua pula akan cuba menjatuhkan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk menguasai UMNO. Manakala PAS pula akan cuba dikuasai oleh Dr. Mahathir kerana beliau sudah mula mengukuhkan pengaruh melalui jawatan penasihat ekonomi SG4. Sebab itulah Dr. Mahathir berani berkata
Walaupun ada majoriti 2/3, Anwar boleh jatuh bila-bila masa. Jadi, kepada pihak yang berkenan, berhati-hatilah di jalan raya. Legend sudah berbunyi, keluarga Malaysia mula mengatur strategi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.